Lerai ikatan kasih, ungkapan yang tiada titik noktahnya. Mana tidaknya kes penceraian di negara ini semakin popular, terutama dalam kalangan artis. Pergi bilik air pun rindu, ungkapan yang masih terngiang-ngiang di ingatan warganet. Terputus sudah ikatan pasangan suami isteri yang cukup terkenal dengan panggilan Fatzura yang mendirikan rumah tangga pada 27 November 2017. Pada 13 September 2024, Fatzura telah memfailkan permohonan cerai terhadap Fatah Amin dengan pelbagai spekulasi dan pada 7 Oktober 2024, Mahkamah Syariah Petaling telah menjadi saksi jatuhnya talak terhadap Fatzura. Mungkin dia datang dengan bunga serta janji kosong lagi. Itu kata-kata pelakon Diana Daniel buat suaminya Farid Kamil. Pernah bercerai menerusi Google Meet pada 10 Ogos dan rujuk kembali pada 31 Ogos tahun lalu, mengejutkan pelakon berdarah kacukan Amerika Syarikat ini sekali lagi memfailkan perceraian terhadap Farid pada 4 November lalu. Tiada angin, tiada ribut, pasangan sama cantik, sama padan, Imam Maimbong dan Muhammad Syazli Azhar telah bercerai secara baik. Berita ini dikongsi melalui sosial media pelakon wanita berkenaan pada 7 Oktober lalu. Pelakon yang terkenal dengan siri drama Kerana Dia Manusia Biasa ini sudah tamat menjalani iddah dan memilih pendekatan tidak menghebohkan berita perceraian kerana tidak mahu mengeruhkan keadaan. Turut terpalit perceraian pelakon Q Haidar dan Linda Jasmine, juga Harid Iskandar dan Dr. Jezamin Lim. Persoalannya, salah siapa? Adakah salah suami bila lerainya ikatan kasih? Baik, itu tadi perkongsian laporan berkenaan dengan situasi perceraian yang berlaku di negara kita berkaitan dengan selebriti-selebriti negara. Namun hakikatnya dalam perceraian ini ia melibatkan semua pasangan yang mana kita lihat ada kekurangan dan kekhilafan dalam rumah tangga itu sendiri. Topik yang kita nak bawakan ini, salahkah lelaki bila terlerainya ikatan kasih, bukan bermakna kita nak menuding jari kepada pihak suami, tetapi apa yang kita faham bila suami dalam sebuah rumah tangga menjadi nahoda bahtera rumah tangga tersebut, bila sesuatu dugaan itu tak dapat dileraikan dengan cara yang baik, mungkin merekalah yang orang pertama dipersalahkan. Betul ataupun tidak? Itu yang kita nak bawakan. Betul, dan pastinya anda semua pun tiap-tiap hari kan kita didatangi dengan berita-berita ini. Jadi di Malaysia hari ini kita bersama dengan seseorang yang mungkin boleh bincangkan ataupun leraikan lagi persoalan-persoalan di minda kita, iaitu kita bersama dengan Tuan Haji Hushim Haji Saleh, pakar kaunselor. Selamat datang. Terima kasih, insya-Allah. Masya-Allah. Okey, baik, seperti yang Rina katakan, itu tentang isu perceraian yang setiap hari berlaku. Jadi mulalah bila perceraian ni katanya salah siapa? Salah lelaki ke? Wanita tak pernah salah. Tapi itu bukan apa yang kami nak bincangkan. Tapi sebenarnya kita nak tahu jugalah, kalau ikutkan statistik sekarang ini kan, kalau dilihatkan masalah perceraian ni bukan 2-3 kali ganda, tapi berpuluh kali ganda. Jadi mungkin boleh kongsi kepada kami punca-punca sebenarnya yang paling kerap berlaku. Okey, terima kasih. Saya bercakap ni berdasarkan kes tu yang saya kendalikan di klinik saya lah. Jadi saya kalau seminggu tu ada 5-6 kes lah perceraian ni. Mana memang peningkatan tu memang kita kata berbeza dengan 10 tahun dulu. Sekarang ni mendadak tu. Dan bila datang kebanyakannya kita kata yalah, kadang-kadang kita kata mungkin siapa yang salah. Itu persoalan dia kan. Tapi sebab bila saya buat kaunseling, biasanya saya akan tanya seorang-seorang. Bila masuk bilik kaunseling, saya tak panggil dua-dua macam ni. Saya panggil sebab ada isteri dulu ke. Jadi isteri akan ceritalah apa sebab, kenapa dia minta cerai, kenapa nak bercerai dan sebagainya kan. Contoh yang paling banyak sekarang ialah masalah dari segi kewangan. Itu nombor satu. Kewangan, masalah kewangan. Sebab biasa isteri cakap, kadang-kadang ramai hari ini wanita yang berkerjaya. Dia berkerjaya, tapi dia kata, rumah saya bayar, kereta saya bayar, ini saya bayar. Saya penatlah Tuan Haji. Mentally, emotionally, penat je. Kadang-kadang benda ni dah kahwin katakan 10 tahun, 11 tahun. Dan ada klien saya sampai yang umur dah 70 tahun, 80 tahun. Nampak tu? Bukan yang baru kahwin 2 tahun, 3 tahun. Jadi, saya berbagai-bagai tu yang datang. Jadi bila tanya suami pula, suami cakap apa? Saya tu lah Haji, saya kerja tak tetap. Saya kerja gini kan. Saya kerja, itulah kemampuan saya. Nampak? Jadi kat situ, round yang ketiga tu saya akan panggil dua-dua sekali.
Supaya masing-masing tu tak boleh kata orang tu nak mengelak lah. Sebenarnya apa berlaku? Isteri akan cakap. Bila depan saya sebagai kaunselor, saya dalam Islam panggil hakam lah. Saya orang tengah, saya akan dengar lah dua-dua. Jadi kata macam mana ni? Jadi masing-masing masa tu tak boleh berbohong. Dia akan ceritalah. Contoh nafkah, kata-kata nak bayar rumah tak bagi. Kadang-kadang bergaduh pun pasal bil-bil yang kecil-kecil je. Boleh bergaduh tau. Asyik I yang bayar. Ini. Lepas tu pasal babysitter. Contoh kan. Sekarang minta maaf lah kalau Lembah Kelang dah 600. 700. Kalau dah anak 2 berapa? Jadi benda-benda duit ni nombor 1 tau. Dan bila masalah duit ni dia akan pergi yang kedua. Iaitu masalah komunikasi. Communication breakdown. Dan yang ketiga, ni dia. Ni. Handphone ni. Ni bergantung ni. Gadget ni. Ini pun masalah juga. Masalah. Isteri cakap apa? Abang asyik main handphone ni. Apa benda? Ni. Kau dengan handphone, bukan main senyum-senyum, ketawa-ketawa. Kau dengan saya, awak apa? Abang angguk sepak orang. Jadi, masalah ni kadang-kadang sampai larut malam. Lepas tu tak ada komunikasi. Banyak kan communication breakdown tu. Tak cakap, tak apa. Kemudian tak ada kata orang tu good listener, tak dengar, tak ada empati. Jadi ini semua makin lama, dia makin jauh dan minta maaf. Akhirnya, macam semalam saya ada kes, seorang tidur atas, seorang tidur bawah. Seorang tidur belakang peti ais. Seorang tidur depan TV. Saya kata, kenapa ni? Sebab, minta maaf cakap lah, bila dah ada anak, saya akan cakap. Sebagai seorang kaunselor, saya pun ada anak, ada cucu kan. Saya kata ni semua akan beri kesan pada anak-anak you. Childhood trauma. Ramai jumpa saya cakap, ni orang muda-muda tak tahu tu. Bila you macam ni bergaduh suami isteri, anak-anak tu akan jadi, kata orang tu, stress mental, emosi tau. Ramai dah jadi anxiety disorder. Duduk dalam bilik, tak keluar-keluar. Dia pandai dapat 10A, 11A. Tapi, tak bercakap. Bila jumpa saya, cakap, Atuk, saya daripada kecil tu, tengok mak ayah saya bergaduh. Dia dah jadi dah terbiasa masa dia. Dah jadi satu trauma dah untuk anak-anak sendiri. Okey, kalau kita lihat tadi Tuan Haji pun ada menyentuh berkenaan dengan faktor utamanya lah pasti tentang masalah kewangan. Dan kita lihat sekarang ini, kalau dulu 10 tahun dulu, orang kata 5 tahun pertama perkahwinan itu memang ujian yang cukup besar. Sama ada kita nak bertahan ataupun tidak. Tapi tidak lagi sekarang kerana adanya gadget ini, masalah kewangan lagi. Ini memungkinkan kadang-kadang baru setahun 2 kahwin, dah ada masalah sehingga membawa kepada perceraian. Jadi bila menyentuh tentang komunikasi ini, kadang-kadang bukan kerana tak ada komunikasi Tuan Haji, tetapi kerana tidak ada rasa untuk mengalah, tidak ada rasa untuk berbincang dan berdamai. Itu mungkin juga masalahnya? Saya bila sebut mengalah tadi, bila saya buat ni seminggu ni kan, banyakkan apa tau? Ego. Ego tau. Bila kata ada setengah dengan jumpa saya tu apa? Dah dia macam tu, saya tak mau bercakap lah. Jadi tak bercakap. Berbulan-bulan tak bercakap. Macam mana kita suami isteri tak bercakap? So, sampai satu ketika, bila suami cakap, kenapa kau tak masak? Habis kita tak bercakap. Aku nak minta duit, nak beli beras, kau diam. Nak beli susu, lah aku masak telur je lah hari-hari. Dah, nampak? Dia benda tu mula kecil tau. Lama-lama dia akan jadi, bertambah kata orang tu, besar-besar masalah tu. Dan akhirnya, tidak ada komunikasi. Salah satu disebabkan oleh ego. Dalam Islam kita tak panggil ego. Dalam Quran tak ada ego. Saya pensyarah dulu kan. Dia tak ada id, ego, super ego. Itu teori barat. Dalam Islam Allah sebut apa? Takbur dan juga sombong. Sombong tau. Ada setengah ni sombong. Minta maaf lah, terutama kita lelaki lah. Kadang-kadang kan bila isteri cakap macam tu, kau diam. Kau jangan cakap banyak aku ni. Tapi isteri cakap apa? Abang, surah An-Nisa ayat 34. Kau pandai pula baca Quran Bergaduh. Surah An-Nisa 34. Suami kena sediakan tempat tinggal, makan, minum kan. Kat situ dia jadi cakap tu bergaduh. Jadi kedua-dua pihak pun nak bagi dia punya defense yang tersendiri dan sebagainya. Dan juga kalau kita tengok salah satu isu yang selalu dibangkitkan sekarang di mana wanita mendominasi rumah tangga ataupun keluarga. Mungkin wanita tu berkelebihan daripada pelajarannya, daripada segi kewangannya. Tapi ada juga di antara mereka yang macam memang kita lebih daripada segalanya tapi masih menghormati suami. Jadi dekat sini bagaimana? Bagus isu ini. Ada bukan semua wanita ni bila kerjaya tinggi ke apa dia sombong, tidak. Ada yang jumpa saya dia mengendah diri, dekat luar dia pangkat besar ke apa, gaji besar kan. 3 kali ganda daripada suami tu. Tapi balik rumah dia hormat suami dia. Nampak tu. Tapi ada juga wanita yang kita kata dia dekat luar pangkat besar ke benda kan. Balik rumah tu dia bawa dia punya status dia tu. Dan masa itulah suami akan merasa rendah diri dan rasa macam
Yang dikata timbulnya iaitu dominasi dalam keluarga. Sebab isteri cakap apa? Rumah saya bayar, kereta saya bayar, ni saya bayar, semua saya bayar. Abang bagi apa? Bagi apa? Apa dia? Dah jadi mengungkit pula kesnya. Dia jadi macam mengungkit dan bila jumpa saya cakap lah kalau boleh kat luar you pangkat besar ke apa balik rumah, dia tetap your husband, suami. Dalam Islam ni kita kena hormat suami kita. Tapi masalah kat situ timbul ialah minta maaf lah. Sebab apa? Di media sosial sekarang pun banyak sangat. Bila orang ada masalah rumah tangga, sebab tu saya selalu buat kaunseling. Saya kata, kalau ada masalah rumah tangga, jangan keluar dalam Facebook. Jangan keluar dalam Instagram. Ni semua orang tengok tu. Tuan Haji, minta maaf saya nak mencelah. Bila menyentuh tentang dikongsi bersama-sama dan kita seolah-olah adakah membuka aib pasangan kita. Sebab kita berkongsi dengan mereka di luar sana yang sebenarnya tak tahu pun apa masalah rumah tangga kita. Tapi ramai pula golongan netizen yang cuba untuk memberi persepsi pandangan mereka sehingga menyebabkan hubungan yang dah terlerai ni lebih keruh jadinya. Sebenarnya minta maaf lah. Sebab tu kenapa perlu datang jumpa kaunselor macam saya. Sebab kita habis itu, habis dalam bilik habis je lah. Saya ada etika. Saya dah 40 tahun buat kerja ni tu. Macam orang nak tanya saya kan. Tak kita cerita pun. Cerita macam ni pun secara umum. Tapi bila you dah keluar dalam Facebook, memang dari segi hukum berdosa. You cerita aib your husband. You cerita ni, aku dah bagi ni, bagi ni. Jadi netizen ni biasanya ada yang bagus. Okey, bersabarlah. Ini. Ada yang pula, memang aku sendiri pun mengalami benda yang sama. Ada yang kata orang tu bakar api. Tak? Jadi benda tu jadi lagi wahara dan menyebabkan sekarang kita tengok mengapa perceraian begitu meningkat. Sebab bila tengok benda tu, balik rumah kadang-kadang jumpa. Tak tengok ke FB tu macam mana? Tengoklah. Tengok tu suami dia tu bagi tu bagi ni. Awak bagi dah apa? Ada Perbandingan. Dan akhirnya dia timbul apa kita kata dari segi hukum hakam tu kita orang Islam kan. Jadi menyebabkan timbul dosa kat situ tau. Berdosa. Sebab tu dalam Islam kita hakam dipanggil hakam. Mana kalau masalah macam ni kita jumpa seseorang yang pakar senyap-senyap. Minta maaf lah. Saya kalau seminggu tu saya buat kes tu, kalau datang 10 saya boleh selamatkan 5 katakan. Contoh kan, selamat. Dapat selamatkan sebenarnya. Kaunseling ni alhamdulillah. Lepas tu saya rasa happy, seronok. Dapat selamatkan rumah tangga orang kan. Tapi yang tak dapat selamat tu nak macam mana? Tapi janganlah keluar dalam FB. Siapa yang nak selamatkan kau bila keluar dalam FB? Dalam FB tu ramai orang misalnya kata yang tukang komen tu bawah tu. Macam-macam komen-komen tu. Lagi nak suruh bercerai lagi ramai. Dia lebih kepada ni tau. Macam saya tengok orang yang berkongsi ni, lagi bahaya bila mereka ni adalah orang yang berpengaruh. Maksudnya bila dia kongsi tu, dia mula dah terbahaginya. Yang ni lebih kumpulan kepada siapa. Dia terus sokongan. Dia daripada nak leras secara baik, dia boleh terus jadi bermusuh. Itulah masalahnya. Tapi kita nak tahu juga sekarang ni, katakanlah dalam situasi pasangan yang berhadapan dengan krisis rumah tangga ini, kita nak cari satu jalan penyelesaian. Kalau ikut dalam konteks Islam sendiri kan, penting untuk solat berjemaah dan sebagainya. Apa mungkin saranan yang boleh Tuan Haji berikan untuk mengharmonikan rumah tangga? Bagus soalan tu. Itulah saya buat hari-hari dengan klien saya. Mula jumpa isteri, lepas tu jumpa suami. Yang ketiga tu ialah kita panggil sesi harmoni tau. Minta maaf lah, kadang-kadang rumah tangga salah satu punca perceraian juga ialah kerana ramai jumpa saya, Haji, saya dah kahwin 11 tahun, suami saya tak pernah jadi imam. Tak pernah jadi imam. Kita orang lelaki dalam keluarga jadi imam, tahu tak? Ada juga yang cakap, Haji, saya tahu baca Al-Fatihah keluar Allah je. Saya kata tak apa. Sah kau jadi imam kat depan. Lepas jadi imam tu, lepas tu isteri kat belakang. Ataupun ada anak, lepas solat tu kita beri salam ke apa, kita baca doa, pusing belakang, first kali peluk isteri kita. Sebab peluk tu bonding tau. Peluk ni sebenarnya terapi yang cukup mahal, orang tak tahu. Bila peluk tu masa, bulu roma saya naik lah. Bila kita, saya buat hari-hari dengan isteri saya. Bila peluk tu nanti, kita tepuk belakang-belakang isteri yang walaupun dah 44 tahun kahwin dah hatuk tu lah. Kita tepuk tu, ayang. Kadang-kadang buat cacat sikit, orang manja. Jadi dia pun rasa, awak ni benda bahasa kasih sayang. Kasih sayang. Bukan itu dipanggil sesi romantika. Tapi bila kita tak ada benda tu macam mana? Dah lah bergaduh, dah lah apa. Bila jumpa tengok, apa. Tapi bila tak ada orang yang lepas solat, kita nak marah. Tak ada orang, Assalamualaikum, kau. Tak ada. Lepas solat misalnya, salam. Betul tak? Salam. Lepas tu bila anak-anak tengok benda tu, dia menjadi satu model yang bagus. Betul. Bab apa minta maaf cakap saya nak cakap kita dalam perkahwinan ni kebanyakan anak-anak melihat 80% lebih kepada iaitu kita bergaduh. Yang negatif tu. Tengok yang positif ni tak banyak. Balik kampung dalam kereta bergaduh. Kat rumah bergaduh.
apa? Ayah dan anak-anak tengok tu, dia model. Ayah macam ni, mak macam ni. Tapi bila tengok tadi, solat berjemaah, lepas tu tadabbur Quran, baca Quran, makan bersama. Lepas tu sekali-sekali main suap-suap. Kita kadang suap bila? Masa nikah tu lah. Suap sekali. Itulah semua hidup ambil gambar. Tapi sekarang kita boleh buat. Tak amalkan. Tapi nak buat benda tu mesti datang daripada hati. Betul. Ini masalah. Sebab ramai saya buat kaunseling, saya cakap tu, Allah Haji dah kahwin, malu lah nak tunjuk depan anak-anak. Patutnya itulah perkara yang harus menjadi contoh. Bukan pamerkan di laman sosial, tapi kepada keluarga sendiri kan, jadi ikutan kepada anak-anak. Sepatutnya dalam keluarga tu kita tunjuk tu. Macam kita tengok TV macam ni kan. Ada cakap, saya tak duduk dekat isteri tu Haji. Dah lama benda malulah benda anak-anak tengok. No. Patut kita duduk tu masa tu kita peluk. Kita apa. Jadi anak-anak tengok ni. Baik. Tuan Haji, kalau diikutkan kan macam ada pelbagai cara-cara sebenarnya lagi-lagi mengikut Islam yang di mana kita akan jadi lebih romantik daripada Romeo dan Juliet sebenarnya. Betul. Kan? Kalau diikutkan, kalau ikut cara Islam lah, selain daripada memberi contoh yang baik kepada anak-anak kan, mungkin yang tengah menonton sekarang ni, mungkin ada pergaduhan, bibit-bibit pergaduhan tu yang dia pendam dalam hati. Dan benda tu akan menjadi besar dan takut menjadi sesuatu yang kita tak nak, nauzubillah, kita nak minta perceraian. Jadi mungkin ada tips-tips ataupun bagaimana kita untuk mengharmonikan satu rumah tangga. Kena muhasabah diri ke? Kena sentiasa ada deep talk ke macam mana? Okey, yang paling bagus sekali macam tadilah solat berjemaah tadi. Lepas tu yang kedua makan bersama tadi. Kemudian yang ketiga tu maknanya kita kalau dah communication breakdown tu, seorang tu buang kita punya sombong kita tu, turun dan kita cuba dekati dengan pasangan kita. Baik. Contoh misalnya kalau yang. Tapi mungkin orang perempuan ni sebab dia emosi. Perempuan ni emosi 9 tau. Lelaki emosi 1 sebab tu tak ada perasaan. Kau tahu? Tapi orang lelaki akal 9. Pada masa itulah kita guna pergi dekat yang. Masa kita bercinta dulu macam mana? Masa bercinta bukan main lagi. Paling romantis Paling romantik lah. Betul. Mak buat cacat lah buat benda. Betul. Tapi bila kahwin kenapa tak buat? Because that, masalah saya buat sekarang, kita minta maaf lah. Saya nak beri cadangan, kalau boleh banyakkan program-program pasca perkahwinan. Pasca perkahwinan tu. Kita ada kursus kahwin 2 hari. Tak cukup. Kursus 2 hari tu dapat sijil. Lepas tu kita duduk serumah. Duduk serumah tu baru turun colour tau. Jadi bila macam tu kita dah kenal. Kadang-kadang kahwin dah 10 tahun, kita tak kenal lagi kita punya karakter pasangan kita tu. Betul, setuju. Tak kenal tu. Jadi apa bini aku dulu masa kahwin macam ni. Suami aku macam ni. Tapi aku dah kahwin 10 tahun macam ni. Nampak? Lepas tu kalau jumpa saya bagi ujian personality. Kita panggil tu satu ujian tu mengenal diri tau. Kenal diri kita. Kita ada misalnya contoh introvert. Kadang-kadang kahwin dapat suami yang introvert. Tak bercakap. Isteri je. Suami. Bang, apa ni bang? Tak apalah. Tak bercakap tau. Jadi benda tu nanti dia akan menyebabkan kalau boleh kita bercakap, kita berkomunikasi tadi untuk mengharmonikan tau. Lepas tu selalu kata sekarang kita ada handphone, ada WhatsApp kan. Okey sayang, pergi kerja sekali-sekali hantar WhatsApp ke apa. Dulu masa bercinta hantar 40 kali 50 kali. Sesekali surprise tak payahlah tunggu hari-hari yang semangat nak kerja je. Banyak sebenarnya kalau ikutkan tips yang dikongsikan oleh Tuan Haji kepada anda yang dah berumah tangga ataupun bakal berumah tangga dan sebagainya. Tapi yang paling penting kita buat ni perkongsian ni sebenarnya untuk kebaikan semua. Ilmu kan. Betul. Terima kasih Tuan Haji Hashim Haji Saleh, pakar kaunselor kita berkongsi tentang tip-tip yang saya kira sangat bermanfaat untuk sama-sama kita jayakan, kita beri kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Boleh gaduh manis-manis, tetapi janganlah sampai membawa kepada perceraian. InsyaAllah, betul.